Perisikan rejim Zionis Israel Mossad sekali lagi dilaporkan menyerang bumi Malaysia dalam perang mereka terhadap anggota kumpulan perjuang Pergerakan Perjuangan Islam Palestin Hamas. Tetapi Mossad telah menyesuaikan taktik untuk tidak meninggalkan kesan penglibatan mereka. Mereka dipercayai merekrut warga tempatan untuk membantu rejim Zionis memburu anggota Hamas di Malaysia. Bagaimana kisah ini bermula? Ikuti kisah ini. Seorang lelaki warga Palestin diselamatkan polis sehari selepas mangsa dicolik individu yang menaiki sebuah kenderaan pelbagai guna MPV Toyota Velfire dalam kejadian di Jalan Yat Kuan Seng pada 28 September 2022 jam 10.40 malam. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim berkata, mangsa yang berusia 31 tahun diselamatkan selepas pihaknya menahan 18 individu dalam operasi berasingan di Kuala Langat, Ampang, Beranang di Selangor dan Melaka bermula 29 September hingga 4 Oktober 2022. Kesemua 18 individu yang ditahan berusia antara 21 hingga 42 tahun. Warga negara Malaysia dan Indonesia ini disyaki berperanan mencolik dan menyembunyikan mangsa. Siasatan mendapati mangsa yang dipercayai tinggal di Eropah masuk ke negara ini pada 21 September 2022 sebagai pelancong. Siasatan masih diteruskan bagi mengenal pasti motif pencolekan dan tidak menolak kemungkinan mangsa juga seorang ahli perniagaan. Pemeriksaan mendapati 7 individu yang ditahan mempunyai rekod jenayah melibatkan kes penipuan dan 4 daripadanya positif dadah jenis syabu. Kesemua individu yang ditahan kini direman sehingga 18 Oktober dan kes disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Pencolekan 1961. Dalam perkembangan yang terlepas daripada sorotan media, ejen Mossad meminta rakyat Malaysia untuk mengesan dan mencolik 2 lelaki Palestin yang mereka percayai sebagai aset sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam. Dalam satu operasi di tengah-tengah kota raya Kuala Lumpur, mereka memintas 2 sasaran bernilai tinggi Palestin sejurus selepas jam 10 malam pada 28 September lalu, apabila kedua-duanya, pakar pengatur caraan komputer, hendak memasuki kenderaan mereka yang diletakkan berhampiran Jalan Yat Kuan Seng. Selepas menikmati makan malam di pusat beli belah berhampiran, sebuah kenderaan berwarna putih menuju ke arah mereka. 4 lelaki keluar dan pergi ke arah rakyat Palestin pertama yang berada di tempat duduk pemandu. Mereka memukulnya sambil mengheritnya ke dalam kenderaan yang menunggu sambil memberitahu bahawa bos mereka mahu bercakap dengannya. Seorang lagi warga Palestin cuba membantu rakannya tetapi diberi amaran supaya menjauhkan diri. Apabila menyedari bahawa ini mungkin kerja ejen Israel, dia berlari ke hotel berdekatan untuk mendapatkan bantuan daripada anggota keselamatan yang ditempatkan di sana. Sebuah kereta bayangan mengikori mereka. Kenderaan bayangan biasanya digunakan untuk melindungi kereta utama yang melakukan operasi. Warga Palestin kedua membuat laporan di Balai Polis Dangwangi kira-kira 40 minit selepas pencolekan. Rakan yang dicolik itu dilaporkan dipukul di dalam kereta utama. Pencolik mengambil telefon bimbitnya dan memaksanya membuka kuncinya. Namun dia berbohong kepada mereka bahawa telefon bimbit itu bukan miliknya. Tanpa berfikir panjang, pencolik itu membuang telefon bimbit berkenaan dan memecut ke arah Kuala Langat kerana bimbang dikesan. Mangsa diikat dan ditutup matanya. Warga Palestin itu dibawa ke sebuah bilik di sebuah chalet di mana pencolik dikenali sebagai rakyat Malaysia telah mengikat mangsa pada kerusi. Satu panggilan video telah dibuat di hadapan mangsa. Dalam talian itu terdapat 2 lelaki dipercayai rakyat Israel yang berkata kepadanya, "Anda tahu mengapa anda berada di sini?" Siasatan mendapati pencolik-pencolik ini melakukan kerja tugas dengan kurang baik apabila membiarkan seorang lagi rakyat Palestin yang melarikan diri. Malah sebenarnya, dia mungkin menjadi individu lebih berharga. Mereka juga gagal menutup muka, melakukan pengawasan asas dalam mana-mana operasi rahsia. Nombor plate pada kenderaan yang digunakan dalam operasi itu juga dikatakan tulen. Di chalet itu, sebuah lagi bilik dengan susunan yang sama untuk mangsa kedua telah disediakan. Selama 24 jam mangsa disoal siasat dan dipukul oleh ejen Malaysia apabila jawapannya tidak memuaskan hati Israel. Dalang dari Israel itu ingin tahu tentang pelibatan lelaki Palestin itu dalam pembangunan aplikasi komputer, kekuatan Hamas dalam membangunkan perisian, anggota Brigade Al-Qassam yang beliau kenali dan kekuatan mereka. Polis segera menjalankan siasatan kes itu dan berjaya mengesan laluan kereta terbabit yang membawa mereka ke chalet berkenaan. Difahamkan ketika pasukan polis menyerbu bilik itu, soal siasat sedang dijalankan dan lelaki Israel di hujung talian yang keliru seketika dengan kekecohan yang berlaku, kedengaran berkata, "Hello, hello," sebelum talian dimatikan.
Soalan yang terakhir ditanya oleh pihak Israel kepada mangsa sejurus sebelum polis bergerak masuk ialah siapa dalam kalangan pemimpin tertinggi Hamas yang pernah bertemu rakannya. Jika polis Malaysia tidak bertindak pantas, mangsa berkemungkinan dilupuskan. Mangsa mengalami kecederaan di badan, kepala dan kaki. Untuk pengetahuan anda, pada Mei tahun 2021, media Israel melaporkan bahawa negara Yahudi itu telah mengisytiharkan perang terhadap Hamas di seluruh dunia. Pegawai tertinggi Israel telah berkata mereka akan mengejar semua pemimpin Hamas di mana sahaja mereka berada. Mereka berkata tentera Israel akan menyasarkan pemimpin Hamas bukan sahaja di Gaza tetapi di Iran, Qatar, Turki dan juga Malaysia. Namun kes ini bukanlah kes pertama yang berlaku di Malaysia. Masih ingatkah anda pada 21 April 2018, Fadi Muhammad Albas, 35 tahun, seorang profesor Palestin dan anggota Hamas terbunuh dalam tembakan di Kuala Lumpur. Keluarganya menuduh Mossad berada di sebalik pembunuhannya. Agensi perisikan Israel menafikan penglibatannya walaupun Hamas didakwa telah menangkap seorang lelaki yang telah mengaku diberikan tugas oleh Mossad. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan Gaza merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak berkuasa Malaysia kerana berjaya menyelamatkan rakyatnya yang diculik. Dalam satu kenyataan, kementerian itu berkata Malaysia berjaya mendedahkan apa yang cuba dilakukan oleh rejim Zionis. Ini mendedahkan aktiviti ahli Mossad yang beroperasi di luar negara dan rangkaian besar mereka. Selain berterima kasih kepada Polis dan Perkhidmatan Keselamatan Malaysia, pihak kementerian itu turut mengecam jenayah yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestin di Malaysia dan berharap pihak bertanggungjawab didakwa. Sementara itu, PKR menafikan 2 daripada 11 individu yang ditahan adalah ahli parti itu. Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil berkata, dakwaan tular di media sosial mengaitkan pasangan suami isteri itu dengan PKR adalah tidak benar. Tindakan kedua-dua individu itu memuat naik gambar bersama bendera PKR di media sosial adalah pilihan dan kebebasan individu untuk menyokong mana-mana parti politik namun tiada kaitan dengan PKR. Dakwaan itu timbul apabila pasangan suami isteri itu kerap dilihat memuat naik gambar memegang bendera parti politik terbabit ketika berada di luar negara seperti United Kingdom dan Perancis. Memetik perkongsian di Facebook Friends of MB Terengganu yang meluahkan rasa kesal apabila ada rakyat tempatan yang sanggup memperjudikan kedaulatan negara kerana wang ringgit. Dikatakan mereka diberi bayaran sebanyak RM120,000 untuk direkrut sebagai ejen oleh Mossad. Seramai 11 individu termasuk seorang wanita dihadapkan di Mahkamah Magistrate pada 14 Oktober 2022 atas dakwaan pencolekan ini. Semua tertuduh iaitu Eddie Qaim Said 40 tahun, Muhammad Nur Akmal Hassan 41 tahun, Dodi Junaidi 42 tahun, Tengku Arif Bongsu Tengku Hamid 39 tahun, Muhammad Nazri Mustafa 39 tahun, Faizul Hardi Muhammad Isa 40 tahun, Muhammad Ikmal Abdul Rahis 25 tahun, Muhammad Sofian Salih 23 tahun, Muhammad Al-Hatim Muhammad Fauzi 21 tahun, Nida Rahayu Zainal 34 tahun dan Raibafi Amdan 39 tahun. Mereka didakwa dengan niat bersama menahan Omar Zain Albel Baisi Reda 31 tahun dengan cara tidak berpatutan untuk mendapatkan ganjaran iaitu rahsia maklumat untuk membuat dan menyaktifkan perisai komputer yang digunakan untuk menggodam telefon bimbit. Semua tertuduh yang diiringi dengan ketat sepasukan anggota Jabatan Siasatan Jenayah JSJ memahami pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan kerana pertuduhan dikenakan ke atas mereka mengikut Seksyen 3 Akta Pencolekan 1961 Akta 365 adalah di bawah kuasa Mahkamah Tinggi. Sementara itu, Magistrate Wong Chai Sia tidak membenarkan semua tertuduh dijamin selepas Timbalan Pendakwa Raya Fatih Hanum Abdul Hadi memaklumkan kepada mahkamah bahawa pendakwaan tidak menawarkan sebarang jaminan kerana kesalahan berkenaan tidak boleh dijamin. Berita ini nampaknya cukup memberi impak yang besar kepada kerajaan. Tambahan pula nak dekat pilihan raya ini. Apa yang terjadi tidak diduga. Kita menuntut Kementerian Dalam Negara memberikan penjelasan yang sewajarnya bagaimana hal ini boleh terjadi. Adakah betul wujudnya rakyat tempatan yang telah direkrut oleh ejen perisikan Israel ini? Bagi tali barut yang ada di Malaysia, fikirlah 2 kali sebelum bertindak. Kecekapan pihak polis juga menyelamatkan mangsa wajar diberi pujian. Perkara itu bukan sahaja memberi imej positif kepada tahap keselamatan negara, tapi turut mematahkan usaha ejen rahsia luar negara untuk bertapak di tanah air. Kita mendoakan Malaysia terus aman, makmur dan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih.